Assalamualaikum dan salam sejahtera Buletin Pahang edisi malam 4 Ogos 2021 bersama saya Janah Kamar Zaman. Dua pegawai polis menerima surat penghargaan daripada kerajaan negeri atas bantuan yang diberikan bagi membanteras pekebun haram di Raub baru-baru ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail menyampaikan surat penghargaan khidmat bakti berkenaan kepada kedua-dua pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Raub di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Menurut Inspektor Muhammad Azri Muhammad Aziz, pengalaman menguruskan pekebun haram di Cameron Highlands sebelum ini menjadi garis panduan beliau untuk bertindak ketika operasi di Batu Talam. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang yang utamanya kepada yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warusdi atas penganugerahan CJ Mahagani dan sumbangan yang diberikan kepada saya atas usaha yang saya yang sangat kecil lah. Itu kan kata semua tapi dihargai oleh semua. Beliau turut merasakan rasa bersyukur dengan penghargaan yang diberikan oleh Kerajaan Pahang hari ini walaupun tindakan yang dilakukan adalah demi tugas dan disifatkan kecil sahaja. Beliau juga menasihati orang ramai supaya menghargai kawasan hutan simpan yang merupakan khazanah negara dan menjadi tempat tadahan air dengan mematuhi arahan yang dikeluarkan dan tidak menceroboh kawasan ini sesuka hati. Sementara itu, seorang lagi pegawai polis Inspektor Muhammad Hafizah Ahmad berkata, beliau sangat menghargai tanda ingatan Kerajaan Pahang pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas tanda ingatan Kerajaan Negeri Pahang melalui Menteri Besar Datuk Seri Warusdi atas sumbangan sijil penghargaan atas khidmat bakti saya yang kecil. Saya sangat menghargai atas penghargaan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri. Turut hadir Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Yang Hormat Datuk Seri Abdul Jalil Hassan dan Ketua Polis Pahang Yang dihormati Datuk Ramli Muhammad Yusof. Kerajaan Pahang dalam majlis yang sama turut menerima sumbangan bernilai RM40,000 daripada UMNO bahagian Maran yang disalurkan ke tabung kemanusiaan Pahang for Palestine. Kerja-kerja pengubah suaian Masjid Felda Jengka 1 di Maran yang masih terbengkalai akan dilaksanakan secepat mungkin bagi memastikan proses berkenaan dapat disiapkan sebelum hujung tahun ini. Pengurusi Felda Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris Yusof berkata pihaknya telah meminta pihak kontraktor untuk memulakan kerja seperti yang dikehendaki dan akan cuba disiapkan sebelum akhir tahun ini. InsyaAllah kita akan pastikan ia akan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin lah. Saya dah beritahu kepada kontraktor itu boleh mula kerja. InsyaAllah sebagaimana dikehendaki kita akan cuba untuk siapkan masjid itu sebelum akhir tahun. Ini juga telah dijanjikan oleh kontraktor tadi. Beliau berkata demikian dalam satu video yang dimuatkan di dalam Facebook Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Samsudin Selasa lalu. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza berkata beliau bersama Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris dan Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah telah mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Dan insyaAllah lah mereka berjanji dengan saya kerja-kerja memulakan kerja, menyambung semula kerja-kerja penaik tarafan bumbu masjid ni akan dimulakan dalam masa yang terdekat, as soon as possible insyaAllah. Dan kita pun dah setuju tadi kita naikkan sikit penggunaan bahan yang dicadangkan, dan insyaAllah hajat orang kampung nak letak kipas insyaAllah akan cuba dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi saya harap dengan lawatan Yang Berhormat Datuk Seri Idris dan juga rombongan hari ini dapat menyelesaikan masalah. Dan walaupun saya difahamkan ada pertambahan sedikit bajet, Felda kata tak ada masalah. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Seramai 31 orang pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke Mesir menerima wang tunai sebanyak RM2,000 seorang serta sumbangan jaket musim sejuk dan sebuah bagasi.
Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, sumbangan kerajaan negeri yang disampaikan oleh Menteri Besar Pahang baru-baru ini diharap dapat meniup semangat mereka untuk menimba ilmu. Jelasnya, Mesir digelar Ardul Kinanah, antaranya bermaksud bumi yang menyimpan anak panah di mana ia diumpamakan tempat simpanan anak panah yang tidak akan terhenti dengan lahirnya ulama. Justru beliau berharap agar semua pelajar tidak mensia-siakan peluang ketika berada di bumi yang melahirkan begitu ramai ulama dan subur dengan ilmu, serta semoga semua balik dengan bekalan yang banyak, himpunan yang besar serta pengalaman ilmu yang penuh keberkatan. Beliau berkata demikian ketika meraihkan semua pelajar ke Timur Tengah itu serta 10 orang pelajar lepasan Sekolah Menengah Agama Negeri secara dalam talian bersama Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Yang Hormat Datuk Dr. Zulkifli Ali. Dalam pada itu, beliau berharap semua pelajar yang turut menerima sumbangan wang tunai dan barangan keperluan untuk menyambung pelajaran daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang Muib agar tidak hanyut dengan pengaruh luar. Jumlah kes COVID-19 di Pahang hari ini mencatatkan sebanyak 558 kes baru dengan daerah Kuantan paling tinggi bilangan kes jangkitan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 209 kes, diikuti Temerloh sebanyak 123 kes. Selain itu, Bentong mencatatkan sebanyak 52 kes, Jerantut 47 kes, Pekan 34 kes, Lipis 29 kes, Maran 23 kes, Cameron Highland 21 kes, Rompin 10 kes, Raub 9 kes dan Bera 1 kes. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang juga menyeru kepada semua pihak bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Masyarakat perlu bersama-sama berdisiplin dengan mematuhi SOP yang ditetapkan dan jangan ada sikap mementingkan diri sendiri dengan mencari pelbagai alasan untuk melanggar SOP yang ditetapkan hingga menyusahkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Melalui Pelan Jalinan Digital Negara Jendela yang dilaksanakan secara bersama antara Kerajaan Pahang dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, usaha bagi menambah baik liputan dan perkhidmatan internet di negeri ini terus dipergiatkan. Ini juga termasuk usaha menambah baik perkhidmatan internet supaya lebih baik di kawasan Dewan Negeri Kedah dan Dewan Negeri Jendera. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, antara usaha tambah baik liputan internet di Dewan Negeri Kedah termasuk kerja naik taraf jalur lebar tetap yang melibatkan pertukaran rangkaian berasas tembaga kepada rangkaian gentian optik bagi membolehkan internet berkelajuan tinggi dapat disediakan. Bagi perkhidmatan jalur lebar mudah alih, sebanyak 3 menara baru telah dirancang untuk dibina bermula September ini dan dijangka siap pada pertengahan tahun 2022. Dalam usaha yang sama, kerja-kerja naik taraf stesen pemancar juga telah dirancang di mana sebanyak 15 stesen pemancar di Kedah akan dinaik taraf bagi membolehkan rangkaian 4G disediakan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Dewan Negeri Kedah dan Jendera bersama pihak MCMC Pahang dan Telekom Malaysia TM dan telah berjumpa dengan kepimpinan setempat termasuk Ahli Dewan Negeri Jendera Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Haji Jaafar yang juga timbalan yang dipertua Dewan Negeri Negeri Pahang. Sementara itu katanya bagi Dewan Negeri Jendera, sebanyak 2 menara baru akan mula dibina pada bulan September 2021 dan dijangka siap selewatnya suku ketiga 2022 yang terletak di Kampung Paya Luas dan Kampung Orang Asli Pulau Pasu. Kerajaan Pahang bersama MCMC juga sedang menaik taraf stesen pemancar di mana sedia ada melibatkan 14 stesen pemancar di beberapa lokasi sekitar Dun Jendera. Sementara itu, kerja naik taraf talian tetap di Jendera pula melibatkan sebanyak 842 permis di mana kerja-kerja naik taraf ini telah pun bermula pada suku pertama 2021 dan dijangka akan siap sepenuhnya menjelang suku ketiga 2022. Dengan siapnya semua inisiatif Jendela ini pada penghujung tahun 2022, penduduk di Kedah dan Jendera dapat menikmati kemudahan internet dengan lebih baik dan stabil sekaligus bakal memudahkan urusan seharian mereka termasuk dalam urusan perniagaan serta pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR.
Kerajaan Pahang pimpin Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Ismail sedang menterjemah segala usaha perancangan capaian internet di seluruh negeri ini dengan segera dan sebaik mungkin, termasuk di kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli, supaya semua lapisan masyarakat dapat menikmati jaringan internet dan komunikasi yang lebih baik di masa akan datang. Taman Negara kini disenaraikan sebagai gelembung pelancongan seterusnya mengikuti jejak Bukit Fraser dan Pulau Tioman. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, tinjauan persiapan Taman Negara telah dilakukan termasuk untuk memastikan semua penduduk di Taman Negara telah lengkap divaksin. Keduanya, beliau mahu semua yang terlibat memahami prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sebelum sektor pelancongan dibuka tidak lama lagi. Dalam pada itu, beliau berkata semua SOP membabitkan pembukaan sektor pelancongan di 3 lokasi berkenaan akan digunakan sebagai rujukan bagi pembukaan sektor pelancongan di lokasi lain. Pembukaan semula sektor pelancongan melalui gelembung pelancongan seperti disarankan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTAK bagi memastikan semua pemain industri pelancongan dapat terus beroperasi. Perkara ini sangat penting bagi memastikan kelangsungan pemain industri pelancongan yang terjejas teruk sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.